Selamat Hari Raya, hari untuk kita bersukaria. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Lensa IPT tepat jam 3.05 petang. Pastinya bersama saya Syairul Islam Basmullah. Hari ini kita bersiaran di saluran berita RTM. Anda juga boleh tonton kami di Facebook Live Lensa IPT. Pastinya kami akan berkongsikan berkenaan dengan perkembangan terkini yang sahih untuk perkembangan Institut Pengajian Tinggi di dalam negara. Pastinya hari ini kita beberapa hari lagi menjelang ke Hari Raya Aidilfitri. Pastinya ada beberapa pelajar yang sudah pulang kampung halaman masing-masing. Namun ada SOP-SOP yang perlu kita faham dan perlu kita tahu untuk kita pulang ke kampung dan daripada kampung untuk pulang ke kampus. Untuk berbincang berkenaan dengan itu, kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT. Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Pengajian Tinggi telah memutuskan bahawa seramai 100,000 pelajar institusi pengajian tinggi yang berada di kampus dibenarkan pulang ke rumah masing-masing bersempena cuti Hari Raya Aidilfitri kecuali bagi pelajar Negeri Sarawak. Di atas keprihatinan itu, Universiti Pendidikan Sultan Idris turut menyediakan bas bagi memudahkan perjalanan pulang pelajar yang ingin pulang ke kampung, antaranya yang melibatkan negeri Kelantan, Pahang, Terengganu, Johor, Melaka dan Selangor. Pada pagi ini, seperti yang boleh dilihat di belakang saya adalah proses penghantaran balik pelajar-pelajar UPSI ke kampung halaman masing-masing sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri. Penghantaran ini adalah berikutan pengumuman yang dibuat oleh MKN dan juga pihak KPT. Proses penghantaran pada hari ini kami mulakan dengan mensanitasi bas-bas yang terlibat, iaitu sebanyak 4 buah bas, 3 coaster dan juga van. Seramai 112 orang pelajar yang terlibat yang akan kembali ke negeri-negeri seluruh Malaysia termasuk Sabah. Bagi pelajar-pelajar yang balik ke Sabah, pihak UPSI menyediakan pengangkutan sehingga ke KLIA. Pergerakan pulang bersempena Aidilfitri UPSI ini dipermudahkan lagi urusannya dengan dibantu oleh urus setia dari kalangan pelajar yang bersama-sama membantu pihak pengurusan universiti meskipun kebanyakan antara mereka tidak pulang beraya di kampung. Untuk makluman semua, urusan yang terlibat pada kali ini adalah seramai 30 orang yang terdiri daripada beberapa orang sukarelawan. Para pelajar ini akan mengisi Google Form yang diedarkan oleh Majlis Perwakilan Pelajar dan mereka akan mendapatkan borang kebenaran di portal masing-masing untuk membenarkan mereka pulang merentas daerah bagi sambutan Hari Raya. Pergerakan pelajar UPSI dilaksanakan secara berfasa bagi memastikan pergerakan terkawal dan mengikut SOP yang telah ditetapkan dengan tarikh kembali ke kampus ditetapkan bermula pada 15 hingga 20 Mei 2021. Tinjauan bagi Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI bagi pergerakan pulang pelajar-pelajar mereka ke kampung halaman masing-masing. Pastinya bukan saja UPSI, ramai lagi ataupun banyak lagi universiti-universiti IPTA dalam negara kita hari ini sudah pun memulakan langkah mereka untuk menghantar pulang pelajar-pelajar ke kampung halaman masing-masing menggunakan bas yang ditetapkan oleh universiti itu sendiri. Dan juga hari ini sebenarnya kita akan bercakap berkenaan dengan penghantaran pulang ataupun pergerakan pulang pelajar IPT ke kampung halaman masing-masing sempena dengan cuti Hari Raya Aidilfitri. Untuk membincangkan berkenaan dengan itu, kita bersama dengan Profesor Dr. Usani Omar, Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Jabatan Pendidikan Tinggi. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam, Syairul. Raya macam mana tahun ni, Datuk? Raya saya rasa raya tahun ni untuk pelajar sangat bermakna lah. Kerana telah dibenarkan oleh pihak kerajaan, semua pelajar, tak kisahlah pelajar tu pelajar daripada politeknik, daripada universiti, pelajar daripada sekolah dan sebagainya, semua dibenarkan untuk beraya dengan keluarga masing-masing di kampung.
Tapi yang kita yang bukan pelajar ni berayalah di rumah dekat di rumah masing-masing. Okey, baik. Jadi untuk pergerakan pulang pelajar IPT ni, SOP-nya macam mana Datuk ni? Bermulanya bila ataupun macam mana bermula dan juga berakhirnya pulang kampus dan juga mungkin pulang kampung kembali semula ke kampus ni? Dari segi SOP untuk pergerakan pelajar untuk pulang menyambut hari raya bersama keluarga ni telah ditetapkan, telah diluluskan oleh pihak MKN dan juga kementerian bermula daripada 7 hari bulan sehingga 15 hari bulan. 7 hari bulan sehingga 12 hari bulan. 13, 14 dah raya. Jadi 7 hingga 12 untuk pulang berhari raya tadi. 15 hingga 20 Mei untuk pelajar-pelajar pulang balik ke kampus. Jadi 7 hingga 12 tu telah bermula semalam lah. Semalam pelajar telah ada yang telah pulang ke kampung masing-masing. Dan berdasarkan daripada laporan daripada UA, kebanyakan pelajar telah bergerak semalam untuk pulang berfasa daripada 7 hingga 12 tadi. Jadi tapi mengikut SOP yang ditetapkan, ada 3 pergerakan yang kita benarkan untuk pelajar ni pulang ke kampung masing-masing untuk menyambut hari raya. Yang pertama adalah menggunakan kenderaan sendiri. Jadi kalau mana-mana pelajar yang ada kenderaan sendiri, yang kenderaan sendiri itu kalau yang dekat jauh pun sama ada motosikal ataupun kereta, dibenarkan untuk pulang ke rumah masing-masing mengikut yang tarikh tu, mengikut pergerakan tu yang dibenarkan oleh pihak universiti tadi. Dan pelajar tu kena jaga dirilah, kena jaga betul-betul lah SOP pergerakan tadi. Sebelum dibenarkan tu kena isi borang dan sebagainya, dan saringan dibuatlah. Diambil temperature, dilihat ada gejala ke tidak. Kalau ada gejala memang tak dibenarkan lah. Tak dibenarkan. Tak dibenarkan lah. Okey, baik. Semalam katanya baru bermula pergerakan pulang pelajar IPT. Saya bermaklum Datuk sendiri pun daripada UKM dengan yang berhormat menteri sampai malam rasanya menghantar pelajar pulang ke kampus. Walau bagaimanapun ini adalah hasrat kerajaan untuk mengembalikan kita kata suasana hari raya kepada pelajar IPT itu sendiri. Saya rasa ini satu pengecualian khas kepada pelajar IPT. Itulah, ini saya rasa sebagai satu hadiah juga untuk pelajar menyambut hari raya bersama keluarga masing-masing. Walau bagaimanapun hadiah ini kita jangan lalai, iaitu di mana kita memohon kepada pelajar dan juga ibu bapa dan juga pihak universiti ataupun RPTS masing-masing untuk memastikan bahawa pelajar-pelajar yang berada dalam keadaan yang betul-betul selamat, yang betul-betul sihat sahaja dibenarkan untuk pulang. Mana-mana pelajar yang rasa mereka tidak berapa sihat dan sebagainya, kena maklumkan kepada pihak RPTA ataupun IPT masing-masing untuk RPT semak betul-betul sama ada kesihatan itu boleh dibenarkan untuk mereka pulang atau tidak. Jadi kalau tidak, kena berada di kampus, tidak dibenarkan pulang, sehinggalah dia keselamatan ataupun kesihatan dia memang betul-betul terjamin. Kita tak nak apa yang diberi ini dia ambil mudah oleh pelajar, kerana yang dibenarkan ini adalah pelajar yang berada di kampus yang berdasarkan 6 kategori asal tadi. Kebanyakan pelajar dah berada di kampung masing-masing. Kalau kita tengok, kita ada 1.3 juta pelajar. Dan kebanyakan pelajar dah berada di rumah masing-masing. Pembelajaran dijalankan secara online, hybrid. Ataupun online. Bila berada di rumah tu online je lah pelajaran. Cuma yang hybrid tu yang berada di kampus. Cuma 6 kategori pelajar saja yang dibenarkan berada di kampus. Iaitu pelajar diploma, CJ, yang memerlukan latihan ataupun ijazah atau master, PhD yang memerlukan penggunaan makmal, latihan studio dan sebagainya, yang memerlukan peralatan universiti itu digunakan.
ataupun pelajar-pelajar yang tidak mempunyai akses bila berada di rumah ataupun tak kondusif. Bukan macam Syahrul lah, very kondusif berada di rumah dan sebagainya. Ada pelajar-pelajar tak kondusif, mungkin ialah keluarga yang besar dan rasa nak belajar tu tak selesa. So boleh berada di kampus. Dan pelajar-pelajar OKU, pelajar-pelajar yang nak mengambil peperiksaan MUIT, pelajar-pelajar antarabangsa yang sedia ada. Yang ni je yang ada di kampus. Tak ramai pun. Jadi yang ni yang dibenarkan untuk kembali. Dan kembali mereka tu hanya adalah untuk jangka masa 1 minggu. Dan lepas 1 minggu tu akan kena kembali kepada kampus. Ini berdasarkan keputusan sehingga hari ini oleh pihak MKN. Mungkin jika ada keputusan-keputusan lain selepas ini yang kita akan maklumkan dari masa ke semasa kepada pihak pelajar dan juga PT dan juga parents lah. Baik. Jadi itu kalau pelajar yang berada dalam kampus. Macam mana pula kalau pelajar yang berada di luar kampus? Kelulusan yang diberikan oleh pihak MKN dan juga kementerian yang memohon pada masa itu adalah kepada pelajar. Jadi bila kita kata pelajar tadi, dia merangkumi yang berada di dalam kampus ataupun yang juga mungkin disebabkan oleh penginapan kampus itu tak cukup, yang mereka terpaksa berada di luar ataupun di rumah sewa di luar dan sebagainya. So, selagi dia memegang pas sebagai pelajar, dia dibenarkan untuk balik menyambut hari raya bersama keluarga dengan memohon kepada pihak universiti tadi masing-masing yang akan dibuat saringan terlebih dahulu untuk memastikan dari segi tahap keselamatan dan juga kesihatan pelajar tersebut. Okey, baik. Jadi sebenarnya itu dari segi pergerakan ke kampung halaman. Sementara itu kita akan nak cerita berkenaan dengan kembali ke kampus semula, tapi kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini Lensa IPT. Anak dara bertudung bawal berjalan-jalan di tengah pekan. Dalam meraihkan kemeriahan Syawal, Lensa IPT Raya kami persembahkan. Jangan lupa saksikan Lensa IPT edisi khas Hari Raya Aidilfitri tepat jam 3.05 petang pada Hari Raya ketiga, eksklusif di saluran berita RTM. RTM Klik, nak senang nak mudah tonton kami di Facebook Live Lensa IPT. Dengan rasa gembira, anak muda dirantau. Jangan lupa saksikan Lensa IPT Raya. Pastinya kita akan bersiaran pada hari ketiga Hari Raya. Banyak perkongsian menarik sepanjang Hari Raya. Kita akan bersama dengan pelajar-pelajar di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan pastinya kita nak kembali semula bersama dengan Datuk Usani bercerita berkenaan dengan pergerakan pulang pelajar IPT ini ke kampung halaman. Dan juga tadi Datuk dah ceritakan berkenaan dengan mereka dah pulang ke kampung. Ini cerita mereka nak pulang ke universiti itu balik, ke kampus balik. Jadi macam mana SOP ni? Sebelum kita cerita pelajar nak pulang balik ke kampus tadi, kita nak memastikan juga pelajar yang pulang ke kampung tadi, dia pulang kepada keluarga dia. Maknanya pulang tu yang dibenarkan tadi adalah pulang kepada keluarga masing-masing, di rumah keluarga. Jadi di sini saya memohon kepada pelajar semua untuk memastikan berada dengan keluarga masing-masing menyambut Hari Raya yang dibenarkan selama daripada tarikh pulang tadi 7. Kalau balik 7, 15 kena pulang balik semula ke kampus. Maknanya ada seminggu. Seminggu tadi beradalah di rumah masing-masing supaya kita dapat jangan pergi ke lain. Maknanya jangan tak nak membahayakan keadaan dan sebagainya, untuk memastikan berada di rumah masing-masing tadi. Okey, baik. Jadi daripada situlah baru kita minta pelajar yang dah isi borang tadi, dia ada tarikh dia akan pulang balik ke kampus tadi. Kalau 7, dia akan balik semula kepada kampus pada 15 hari bulan. Jadi bila nak balik 15 hari bulan ke kampus tadi, yang SOP untuk balik tadi, kalau yang balik sendiri menggunakan kenderaan yang ibu bapa jemput dan hantar, ataupun kenderaan sendiri, dia menggunakan kenderaan yang sama.
Mana-mana yang balik dengan bas yang disediakan oleh pihak IPT masing-masing tadi, boleh menghubungi IPT masing-masing untuk kembali mungkin menggunakan bas yang telah disediakan oleh IPT. Ataupun mungkin kalau saudara ataupun parent tu ada kenderaan sendiri yang perlu hantar, kena memohon juga dengan pihak universiti terlebih dahulu. Okey, baik. Dan daripada satu lagi daripada Syarul, daripada pelajar yang mungkin balik dulu di kampung halaman dia bukan PKP. Bila balik lepas tu dia jadi PKP lah, diisytiharkan PKP. Jadi kalau dia PKP, dia boleh balik ke kampus, tapi mungkin di kampus tadi akan mengenakan akan buat saringan mengenakan isolasi selama seminggu ke 10 hari tadi, untuk memastikan pelajar-pelajar tadi adalah selamat. Sebab tu juga di universiti nanti akan membuat satu perubahan kepada program-program yang dijalankan, disebabkan mungkin program itu memerlukan pelajar yang balik itu terus kepada penggunaan makmal dan sebagainya. Terlebih disebabkan oleh isolasi berlaku, jadi mungkin hybrid saja dulu dan penggunaan makmal itu kemudian selepas daripada proses isolasi. Jadi bercakap berkenaan dengan isolasi ni, Datuk, mungkin ada universiti yang menetapkan wajib isolasi tidak kira daripada mana pun. Mungkin seminggu kepada 10 hari itu, ataupun ada jalan kedua, pilihan kedua, iaitu swab test ataupun ujian calitan. Ya, kita tidak memaksa untuk pelajar membuat swab test kerana dia memerlukan kepada kos. Jadi mana-mana pelajar yang berada di pada tempat memang tak ada gejala dan sebagainya, jika pihak universiti nak menggunakan isolasi, tapi kita masih juga memberikan supaya isolasi yang dikenakan tu yang dipantau sebaik mungkin oleh universiti tersebut, dengan bukanlah seperti kuarantin. Cuma untuk memastikan mereka dalam keadaan keselamatan yang terjamin. Jadi tapi kalau pelajar juga perlu nak mengambil swab test ataupun mana-mana IPT yang menggunakan perbelanjaan IPT sendiri untuk memberi swab test kepada pelajar, yang tu kita benarkanlah, alukan. Dan kalau dia didapati negatif dan sebagainya, dia boleh terus masuk pada program dia tadi. Okey, baik. Jadi itu kita bercerita berkenaan dengan pelajar yang ada di dalam kampus, maksudnya belajar secara semuka ataupun secara hybrid ataupun online. Tapi bagaimana pula dengan pelajar yang terlibat dengan latihan industri, Datuk? Yang mana-mana pelajar yang terlibat dengan latihan industri pun, bila dia balik tu dia kena balik melalui kampus terlebih dahulu. Berjumpa dengan pihak universiti. Kenapa saya berkata demikian? Kerana pelajar tu yang nak balik kepada kampus untuk pergi pada latihan industri tadi, perlulah melepasi saringan dan juga memastikan ada keselamatan dia betul-betul selamat, yang bukan berada dalam gejala. Dan lepas tu dia boleh meneruskan seperti biasa untuk latihan industri tadi. Because di tempat latihan industri masing-masing juga mungkin mempunyai SOP di pejabat masing-masing tadi yang perlu dipatuhi sepenuhnya oleh pelajar. Okey, baik. Jadi itu cerita berkenaan dengan mereka dah pulang, mereka dah kembali. Jadi mereka yang sudah berada di dalam tempoh pengasingan mungkin dalam universiti itu sendiri. Jadi adakah mereka ini perlukan satu, katanya, andai kata dalam tempoh pengasingan tu mereka ada kelas untuk di-attend atau untuk dihadiri. Jadi bagaimana dengan kursus itu sendiri, kelas itu sendiri? Kalau kelas tu yang boleh dijalankan secara atas talian, because kebanyakan universiti sekarang ni menjalankan dalam bentuk dua-dua. Walaupun kelas dijalankan, tapi kelas tu juga boleh diikuti secara online. Jadi mana-mana pelajar yang di pengasingan tadi masih boleh meneruskan pembelajaran secara online di dalam kampus tadi, di bilik masing-masing. Yang itu yang dikatakan kelas kita jalankan secara hybrid tadi. Hybrid maksudnya kelas pelajar boleh pergi, mana-mana pelajar yang tidak diasingkan tu memang boleh pergi pada kelas. Tapi kelas tersebut ada limitation dia. Mungkin mengikut saiz tadi. Dan pelajar sebenarnya satu-satu program tu melebihi daripada kelas saiz tadi. Bila melebihi kelas saiz, hanya
katalah kelas tu yang boleh pelajar pergi adalah 15 orang saja. Memenuhi kapasiti yang dibenarkan. Tapi mungkin program tu pelajar dia ada 30 seorang. Daripada 30 tu yang ada di kampus katalah 20 orang. Jadi dalam satu masa hanya 15 saja yang boleh face to face, 5 lagi boleh buat hybrid, yang selebih ada di kampung tu secara online. Okey, berjalan sedemikian. Okey, baik. Saya ingin kembali kepada pokok soalan ataupun pokok topik kita pada hari ini. Saya terlupa nak tanya, macam mana dengan penerimaan universiti dan juga penerimaan pelajar dan juga ibu bapa berkenaan dengan pelajar pulang ke kampung halaman ni sebenarnya? Ada yang mungkin terima, gembira, mungkin ada juga minoriti yang menolak. Inilah cukup bagus soalan tu. Memang interesting. Inilah cabaran bila kita berada dalam menguruskan pelajar. Tapi majoritinya yang saya boleh kongsikan di sini setelah engagement kita buat bersama dengan pelajar sebelum dan juga semalam bersama-sama dengan pelajar, kebanyakan pelajar mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada kementerian kerana membenarkan bukan kementerian saja, kepada kerajaan itu sendiri. Dan semalam ada YBM ataupun Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini bersama-sama dengan pelajar menghantar pulang pelajar di UKM. Dan pelajar sangat-sangat berterima kasih kerana membenarkan mereka pulang bersama menyambut hari raya dengan ibu bapa masing-masing. Dan semalam UKM menyediakan sebanyak 20 bas. 20 bas untuk pelajar di UKM pulang kepada negeri masing-masing, banyak negeri. Dan saya boleh kongsi di sini, yang nak balik ke Kelantan saja pun ada 4 bas semalam. Yang Kedah, kalau tak silap saya, dalam 2 bas, 3 bas. Seluruh dan masing-masing terlalu gembira bila saya tengok raut muka wajah anak-anak yang nak pulang ni. Dan saya juga difahamkan Syairul juga seorang pelajar juga sekarang ni. So apa perasaan Syairul kalau tidak dibenarkan pulang? Okey, baik. Saya pula bersama keluarga. Iyalah. Kena kongsilah kalau boleh dikongsikan. Antara yang saya boleh kongsikan di sini adalah bersama rakan-rakan saya, mungkin ada yang pulang ke kampung halaman masing-masing. Mereka gembira sebab mereka rasa hadiah untuk mereka. Jadi mereka yang mengucapkan ni daripada rakan-rakan saya di UTM sendiri, mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak KPT, pihak JPT dan sebagainya kerana memberi peluang kepada mereka untuk pulang kampung halaman beraya bersama keluarga. Dan juga kita kata suasana hari raya tu ada, walaupun tidak boleh beraya merentas negeri, tapi masih ada bersama. Masih ada. Awal kita nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Dato' Dr. Sani Omar, Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Tinggi. Sebelum ditanya soalan lagi kan. Okey, sebelum saja. Terima kasih banyak Datuk kerana sudi meluangkan masa bersama Lensa IPT. Selamat Hari Raya saya ucapkan kepada Datuk dan juga kepada penonton Lensa IPT. Pastinya kita akan bersiaran setiap hari Sabtu. Jangan lupa saksikan Lensa IPT edisi raya pada hari Sabtu 3 hari raya nanti bersama saya Syairul Islam di Universiti Kebangsaan Malaysia selama 1 jam. Pastinya banyak perincian yang menarik yang kita akan kongsikan bersama anda. Datuk nak tengok saya menyanyi? Nak tengok, tapi sebelum nak tengok menyanyi tu saya nak ucapkan juga selamat hari raya lah kepada semua pelajar-pelajar dan nak memastikan pelajar semua berayalah dengan keluarga masing-masing saja. Selamat hari raya Aidilfitri, maaf batin kepada semua. Terima kasih Datuk Usani. Sekarang kita persembahkan semeriahnya hari raya. Recorded. Alhamdulillah. Assalamualaikum, kita berjumpa lagi. InsyaAllah jumpa lagi. Sungguh manis telur belanga dipakai pagi hari raya. Sedundung samping sulam berbunga berdagang luar osidanya. Berburung pesa jalan bergaya, amboi si gadis menjeling manja. Ke rumah taulan sanak saudara, sungguh meriah sini sana. Sejak dahulu sehingga kini, raya disambut berwarna-warni. Seluruh bangsa saling menikmatinya, meriahnya hari raya. Selamat
Selamat Hari Raya. Maaf dimohon pada semua.